Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Jadi hari ni boleh dikatakan hari ke-7 kalau tak silap kita sebagai umat Islam berpuasa. Jadi pada kali ni Abang nak buat sedikit pengumuman sebelum Abang terus masuk kepada cerita, iaitu pada hari Sabtu, iaitu hari ini, pada jam 3 petang Abang akan mula buat jualan sambal yang Abang jual hari itu. Hari itu Abang jual 150 paket, habis dalam masa kurang 2 jam. Jadi Abang tambah lagi kali ini sebanyak 300 paket. Dan 300 paket ni Abang dah buat penambahbaikan berdasarkan daripada komen-komen. Tapi sebenarnya bukan Abang yang buat penambahbaikan. Kawan Abang yang cipta resepi ni lah yang buat penambahbaikan. Tapi Abang kata itu adalah diletakkan di bawah nama sambal lara. Jadi pada siapa-siapa yang nak rasa sambal yang Abang jual, bolehlah tekan link Shopee yang Abang sediakan dalam ruangan info. Jadi lepas dah beli, bolehlah komen-komen dekat Abang macam mana rasanya, apa yang perlu ditambah, apa yang perlu dikurangkan. Moga-moga dengan jualan sambal ini dapat menolong kawan Abang dalam menjalani perubatan dia sakit buah pinggang. Jadi okey, itu adalah pengumumannya. Hari ini Abang nak sampaikan 3 cerita, dan ketiga-tiga cerita ni boleh dikatakan pendek-pendek. Hari ni cepat habis, tak adalah sampai 40 minit. Jadi pendek-pendek, cumanya ceritanya menarik sangat-sangat sebab boleh dikatakan kebanyakan daripada cerita yang Abang sampaikan ini dekat-dekat dengan pengalaman Abang sendiri. Jadi tanpa membuang masa, kita teruskan dengan cerita yang pertama. Cerita yang pertama ni berlaku pada tahun 2018, dialami oleh 2 orang pelajar perempuan yang sekarang ni dah pun melanjutkan pelajaran dalam bidang ijazah sarjana muda. Tapi cerita ni waktu diorang ni berdua tengah menghadapi peperiksaan akhir di peringkat diploma. Diorang ni belajar dekat satu kolej di Negeri Sembilan. Jadi cerita ni berkenaan dengan tempat kampung halaman Abang, iaitu Senawang Negeri Sembilan. Diorang ni, Diana dan juga Zatul, dua-dua ni bukan nama sebenar lah, nama yang diberikan oleh penonton lah kan, nama sebenarnya lain. Yang cerita ke Abang ni namanya Diana. Diana cerita pada waktu tu diorang memang struggle gila study, sebabnya ini dah peperiksaan terakhir dalam peringkat diploma. Nak tak nak diorang perlu study habis-habisan sebab nak dapatkan keputusan yang sangat cemerlang. Dengan keputusan tu diorang boleh gunakan untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang ijazah sarjana muda yang memang menjadi impian pada kebanyakan, boleh kata semua budak-budak yang buat diploma. Jadi pada waktu tu diorang memang struggle gila study memang tak berhenti, tak ingat makan, tak ingat minum, silap-silap mandi pun tak ingat. Hari-hari study sampaikan satu masa diorang punya otak jam sebab terlalu banyak benda yang nak dibaca, terlalu banyak benda yang nak diulang kaji. Bila dah jam tu, Zatul bagi cadangan pada Diana. Apa kata malam ni kita study ubah angin. Kita pergi dekat restoran makanan segera yang terkenal dekat kawasan kita. Restoran yang dimaksudkan adalah satu restoran makanan segera yang terletak di Senawang, dekat-dekat dengan kubur. Kalau mana-mana orang Senawang tahulah. Abang masa dulu dapat cerita ni, Abang cakap, oh cerita restoran tu rupanya misteri, boleh tahan juga kan. Okey, kita teruskan. Jadi bila Diana dengar pandangan daripada Zatul suruh study berubah angin, Diana kata okey lah. Dia kata tak ada masalah, sebab dia kata restoran tu walaupun dia dekat dengan kubur, tapi keadaan dia terang benderang, ramai orang datang, customer pun ramai. Jadi diorang pun berempat naik kereta pergilah ke restoran tu. Zatul, Diana dan 2 orang lagi kawan dia. Bila sampai dekat restoran tu, nak jadi cerita tak sedapnya, tak ramai pula orang yang datang. Pada waktu tu boleh dikatakan hujan genyai-genyai. Hujan rebah, robeh-robeh orang Negeri Sembilan cakap. Betul ke abang kata? Oh, betul agaknya. Okey, jadi hujan genyai-genyai. Jadi diorang pun bila masuk dalam restoran tu terus-teruslah order makan, order air, sebab restoran tu memang aircon. Memang penuh dengan keseluruhan tempat dia aircon. Jadi senanglah, rasa selesa lah kalau nak study kat dalam tu. Jadi bila sampai dah order makan, dah order minum, diorang pun pilihlah satu meja yang terletak dekat sudut hujung restoran tu. Diorang duduk berempat kat situ, buka buku, buka laptop, terus
ulang kaji. Dia orang tak bercakap, tak banyak berborak sebab dia orang memang nak fokus, cumanya nak beralih angin supaya nak sejuk-sejuk sikit badan. Sambil-sambil study tu, waktu tu dia orang sampai dekat restoran tu lebih kurang pukul 12.30 malam. Jadi waktu-waktu study tu sambil-sambil minum, sambil-sambil ngunyah-ngunyah makanan, tapi diorang tak berborak satu sama lain. Tengah-tengah study, tiba-tiba Zatul beritahu dekat Diana, dia sakit perut. Dia mintalah Diana temankan. Diana kata tak ada masalah nak temankan, cumanya memang perlu diteman sebabnya tandas dekat restoran tu terletak keluar daripada bangunan. Dengan kata lain, diorang perlu keluar daripada pintu keluar dan baru sampai dekat kawasan tandas. Jadi boleh kata agak terpisah sikit lah. Jadi okeylah, tak ada masalah. Jadi diorang pun tutup buku. Diana cerita waktu tu dia tutup buku dan dia pun temanlah Zatul. Zatul pun pergilah memerut dekat dalam tandas tu. Waktu tu Diana dah tak tahu nak buat apa. Dia tengoklah cermin. Bila dia tengok cermin, betul-betul tudung. Dia tengok lipstick dia ada tercarit sikit ke, dia punya celak-celak ada yang perlu dibetulkan ke, dah tak tahu nak buat apa, tunggu orang berak. kalau kawan abang minta teman, lantak aku pergi sendirilah. Kalau lelaki macam tu, lantaklah kau pergi sendiri. Tapi kalau perempuan memang harus berteman-teman kan, sebab takut-takutlah apa-apa yang berlaku, kawan ada, kawan boleh tolong. Jadi tengah-tengah dia tengok cermin tu, dia tak sangka tiba-tiba dekat belakang dia macam ada orang melintas. Mula-mula dia rasa macam tak apalah, orang melintas okey je, tak ada masalah pun. Selang 2-3 minit baru dia perasan macam mana boleh ada orang melintas. Orang tu melintas seolah-olah keluar daripada tandas dan terus ke pintu keluar. Ada dua benda yang pelik pada waktu tu, kata Diana. Yang pertama, pintu toilet yang keluar tak berbunyi pun. Kalau ada orang keluar mestilah berbunyi kan, dia mesti perasan. Tapi tak berbunyi, pintu pun tak terbuka, pintu tu duduk diam macam tu je. Lepas tu pula yang kedua, dia perasan masa mula-mula masuk tandas, kedua-dua tandas tu kosong tau. Kedua-dua bilik tempat buang air tu kosong. Dan Zatul masuk dalam satu bilik air, dalam satu bilik tandas. Dan satu lagi bilik tandas memang confirm kosong. Tapi macam mana dia nampak bayang-bayang yang keluar daripada tandas sebelah tandas Zatul, lepas tu keluar daripada tandas tu. Dia pun tak perasan bila orang tu masuk. Mula-mula dia ingat orang, tapi bila dia fikir-fikir, mustahil orang. Bila dia dah sedar keadaan macam tu, dia cepat-cepat pergi menghadap, mengimpitkan badan dia dekat pintu tandas Zatul. Mulalah dia ketuk, "Weh Tul, cepat sikit keluar. Aku rasa tak sedap je kat sini." Zatul kata, "Tunggulah weh." Dia kata, "Setengah sakit perut ni, nak buang teruk sangat ni. Purpar-purpar," dia kata. "Okeylah, tak apalah. Tunggu lagi Zatul." Tapi kali ni Diana dah tak berani nak tengok cermin. Dia takut kalau dia tengok cermin, benda tu akan melintas sekali lagi. Sudah. Kalau melintas lagi sekali, hukumnya dia memang berlari keluar lah kan. Tapi bila selepas 10 minit Zatul tak keluar-keluar, dia gendang pintu Zatul. Tak jadi terbantut Zatul. Waktu tu muncul lah Zatul kata, mengikut kata Diana, Zatul dah habis buang air dan Zatul pun keluar. Zatul marah lah kan, sebab dia punya proses untuk membuang tu diganggu gugat macam tu. Dia tanyalah, "Kenapa kau ketuk-ketuk?" Dia kata, tak ada benda, aku rasa macam seram sejuk je kat sini," kata Diana. "Jomlah kita keluar pada tandas ni, tak elok malam-malam masuk tandas malam-malam dekat dengan kubur lah tu." Okeylah, dia orang pun keluar. Bila keluar sampai dekat meja, lepas tu tak adalah, Diana tak berani nak cerita pada Zatul dan Diana tak berani nak cerita dengan dua orang kawan dia. Dia kata lebih baik benda tu dilupakan macam tu aja. Okey, dia orang pun study lah macam biasa. Study. Tiba-tiba giliran Diana pula sakit perut. Dia kata dia sakit perut. Dia minta Zatul temankan. Mula-mula Zatul kata tak nak temankan sebab dia kata, "Tadi kau temankan aku macam pelik je, siap gendang-gendang pintu aku, macam ada nampak sesuatu je." Dia suruh kawan lain temankan. Tapi dia nak cakap apa? "Tadi aku dah temankan kau temankanlah aku, kira balas budi lah kan." Lepas tu bila dia dengar macam tu, tak nak Zatul pun kena temankan. Okeylah, dia pun terpaksalah temankan Diana pergi tandas. Waktu ni Diana kata dia pula yang sakit perut. Sebenarnya dia memang tak nak buang air dekat tandas tu. Dia rasa macam nak balik je, tapi dia takut kalau dia balik terburai tengah jalan, bahaya pula kan, berbau satu kereta.
Jadi tak nak kena juga buang air dekat tandas tu. Jadi bila Diana duduk dalam tandas tu, Zatul ada dekat depan menyanyi-nyanyi Zatul untuk hilangkan perasaan takut. Dia dapat tahu, dia dapat rasa yang Zatul ni takut. Tapi tak apalah, dia punya sakit perut, dia reda je lah duduk dalam tu. Tiba-tiba macam mana tak ada angin ribut taufan, Zatul menjerit-jerit sambil ketuk pintu bilik air Diana. Waktu tu Diana tengah nak menghabiskan ke sisi-sisi terakhir, tak jadi dia kata dia nak keluarkan. Dia cerita kat abang, abang tak jadi bang nak keluar. Zatul ketuk pintu macam nak roboh pintu tu. Lepas tu dia pun cepat-cepatlah selesaikan apa yang patut dia keluarkan. Dia tengok Zatul dah nangis-nangis dah sambil peluk dia. Lepas tu dia kata, apa hal nangis-nangis ni? Nangis-nangis ni. Dan Diana pun bawa lah Zatul, jomlah kita keluar daripada tandas ni. Dia kata tak boleh dia kata. Zatul cakap tak boleh, Diana tak faham. Tapi bila Diana dengan Zatul bergerak ke pintu, dia cuba tarik pintu seolah-olah pintu tu orang dah lock daripada luar. Goyang-goyang, tak boleh buka. Waktu tu Zatul lagi menangis, lagilah cuak. Diana kata dia tak tahu hujung pangkal kenapa menangis, tiba-tiba peluk dia sampai dah tak boleh nak jalan. Pada waktu ni lah tiba-tiba Diana perasan dekat dinding hujung tandas tu ada seolah-olah kain putih jatuh daripada bumbung. Macam ada kain panjang jatuh daripada bumbung. Waktu tu Diana kata dia tak nampak, dia nampak kain putih bergulung-gulung tu aja, dia tak nampak bentuk apa pun, dan dia tahu benda tu bukannya kain biasa. Dia boleh agak benda tu adalah kain daripada abang pun tak nak cakap. Pukul 12.30 malam, dia pun sama-samalah bergendang dengan Zatul minta dibukakan pintu. Kendang. Akhirnya pekerja restoran tu berjaya bukakan pintu daripada luar. Pekerja tu siap marah, siapa yang kunci ni daripada luar ni? Awak tak boleh buang air ni, siapa yang kunci ni? Dia kata dia pun tak tahu. Dia kata macam mana pintu tu boleh terkunci, dia pun tak tahu. Dia kata sebenarnya pintu tu memang tak ada dikunci, tak boleh dikunci, tapi tak tahulah macam mana pintu tu tak dibuka. Tapi bila pekerja tu tolak, memang terbuka je macam tu je. Dah cepat-cepat diorang berdua berlari keluar menuju ke kawan-kawan dia. Waktu tu Zatul dah nangis-nangis, Diana dah muka pucat lesi, Diana nampak macam kain. Waktu tu dia ceritalah dengan dua orang kawan dia ni yang diorang nampak kain. Lepas tu waktu tu tanya dengan Zatul nampak apa? Zatul tak nak cakap, dia menangis saja, menggugu-gugu dia nangis. Dan diorang pun bungkus-bungkus balik, terus naik kereta balik. Dalam perjalanan balik tu, waktu tu lebih kurang pukul 2 pagi. Dalam perjalanan balik tu barulah Zatul cerita dekat Diana dan juga dua orang kawan dia ni apa yang dia nampak. Dia kata waktu dia tengah menyanyi-nyanyi dalam bilik air teman si Diana buang air, tiba-tiba depan dia betul-betul melintas macam ada bayang, macam ada orang melintas depan dia. Di waktu tu dia tak pandang cermin, dia membelakangkan cermin, tiba-tiba ada benda melintas depan dia laju, rasa ada angin dia. Jadi dia rasa waktu tu dia rasa takut dan rasa macam tak boleh nak bergerak. Yang diingat adalah dia gendang pintu bilik air, pintu toilet Diana, suruh Diana keluar sebab dia dah tak boleh berjalan pada waktu tu. Masa tu bila Diana buka, memang patutlah pada waktu tu Zatul memang kaki dia dah lembik, dia dah tak boleh bergerak. Diana terpaksa tolong. Dan cerita daripada Diana pula, dia nampak kain putih dekat sudut tandas tu, tapi dia tak tahu kain tu datang daripada mana. Nampak macam kain tu daripada siling jatuh ke bawah, maksudnya macam ada benda bergerak tegak berdiri, tapi dia pun tak dapat nak pastikan. Lepas tu dia orang pun terus balik. Itu adalah kenangan. Dia kata lain kali kalau nak study, tak payahlah study sampai tengah malam kat tempat-tempat macam tu. Walaupun restoran tu terkenal, dia kata lampu terang benderang, tapi mungkin dekat dengan kubur kot. Dia kata dia pun tak berani nak tuduh, dan dia orang pun balik. Itu menjadi kenangan. Dan sekarang ni Zatul dan juga Diana dapat melanjutkan pelajaran dekat universiti dekat Kuala Lumpur. Dan yang cerita kat abang ni adalah Diana.
Siapa-siapa yang nak dapatkan baju yang abang reka sendiri, bolehlah tekan pada link yang abang sediakan di ruangan info. Mana tahu nak pakai hari kedua hari raya, hari pertama pakai baju Melayu bersamping, hari kedua pakai nak dijadikan cerita. Lepas tu kalau korang pakai, jangan lupa tag abang tau raya. Abang pun ingat nak pakai jugalah raya kedua. Heboh saudara mara tengok abang. Okey. Jadi cerita kedua ni berlaku dekat Hulu Selangor pada tahun 2014 yang dialami oleh dua orang budak perempuan. Tapi namanya abang tukar. Dia minta abang gunakan nama palsu. Jadi nama yang abang gunakan ini adalah nama Zaitun dan juga nama Anisha. Zaitun adalah nama emak salah seorang daripada penonton abang, dan makcik Zaitun sudah pun meninggal dunia. Jadi kita sedekankan Al-Fatihah bersempena dengan Ramadan inilah. Jadi kita doakan makcik Zaitun berada di taman-taman syurga. Amin ya rabbal alamin. Dan juga Anisha adalah nama salah seorang anak kepada, kalau tak silap abang, anak lah daripada penonton abang. Okey, cerita dia macam ni. Pada waktu 2014, Zaitun dengan Anisha ni belajar dekat satu politeknik dekat negeri Selangor. Jadi pada satu hari diorang dihantar ke satu kem perkemahan motivasi dekat Hulu Selangor. Tapi nak jadi cerita, diorang bukan tinggal dekat dalam kemah, tapi diorang tinggal dekat dalam resort dekat Hulu Selangor. Tak pula dinyatakan pada abang apa nama resort tu. Jadi selamatlah, abang pun tak tahu. Bolehlah kita meneka-neka kan dekat mana resort tu. Jadi bila Zaitun dengan Anisha turun daripada bas, dia pun terus dibawa ke tempat pendaftaran. Bila bawa ke tempat pendaftaran, rupanya dia orang dapat bilik yang paling hujung sekali. Di kalangan bilik-bilik budak perempuan, bilik dia orang paling hujung. Tapi Zaitun dengan Anisha memang kawan baik. Dia kata tak ada masalah pun, duduk bilik hujung pun bilik hujung lah. Asalkan bilik tu boleh ditidur, boleh ditinggal. Tak adalah bilik tu teruk sangat. Bila dia sampai, dia orang dapat kunci, dia orang pun sampai masuk dekat dalam bilik tu, nak letak-letak beg. Bila buka pintu bilik, satu benda yang dia menyakitkan mata, menyakitkan hati, mengikut cerita Zaitun. Yang cerita ni Zaitun dia kata bilik tu dah lah bersepah. Dia punya cadar warna putih tapi ada tumpuk-tumpuk hitam, seolah-olah macam ada kulat warna hitam. Lepas tu dekat lantai penuh banyak semua rambut panjang pendek. Agaknya ini kedai gunting rambut ke apa, banyak rambut macam ni. Lepas tu bila Zaitun merungut-rungut macam tu, Anisha cakap tak payahlah kita merungut, kita kemaskan je lah. Inilah bilik kita tinggal kat sini selama 4 hari 3 malam. Dia kata redha je lah. Dia kata okey lah. Dia orang pun ambil penyapu, ambil benda-benda yang patut untuk dibersihkan, dia orang pun bersihkan lah. Tengah-tengah dia orang bersihkan tu, tiba-tiba lalulah pula budak housekeeping. Dia panggil budak housekeeping tu, dia minta tukar cadar baru. Jadi budak housekeeping tu pun bagilah satu cadar putih yang baru siap dengan sarung bantal baru. Jadi dia orang pun tukarlah, dikemas-kemaslah bilik tu. Bilik tu dikemaskan sampai tak jumpa habuk, sampai tak jumpa rambut. Rambut tu semua dia buang. Pada waktu tu dia tak perasan tau rambut tu sebenarnya apa. Okey. Jadi malam tu lepas habis-habis aktiviti, habis-habis mengemas, dia orang pun tidurlah dalam bilik tu. Mengikut kata Zaitun, memang tak rasa apa pun tidur bilik tu, okey je. Aman je dia kata. Semalam malam pertama dia tidur memang berkeruh lagi. Memang tak ada masalah. Perempuan berkeruh ke? Takut. Abang saja nak tambah. Marah pula penonton abang yang perempuan. Bukan berkeruh, berzikir. Jadi malam pertama tidur okey. Bila bangun tu, diorang pun buatlah aktiviti yang ditetapkan dalam perkemahan kem motivasi tu. Jadi waktu tengah-tengah diorang buat aktiviti tu, sempat pula terserempak dengan beberapa orang budak housekeeping. Lepas tu budak housekeeping tu tanya, akak tidur malam tadi okey kak? Lepas tu Zaitun dengan Anisha cakap okey lah, tak ada masalah. Tu budak-budak tu gelak. Lepas tu Zaitun dengan Anisha tak terfikir kau sebenarnya kenapa budak tu tanya dan kenapa budak tu gelak-gelak. Ada cerita pelik ke? Tak apalah, dia kata teruskan aja lah ke motivasi dia. Okey, dia pun teruslah beraktiviti, gunggang sampailah jejak ke petang. Sebab aktiviti tu dia buat dekat Dewan, dia buat dekat Padang, macam-macam lah aktiviti ke motivasi kan, meningkatkan prestasi pelajaran kata. Jadi bila habis aktiviti tu, dia pun baliklah dekat bilik. Bila balik kat bilik, buka pintu, dia punya sakit hatinya. Korang tahu apa dia nampak? Cadar dengan bantal tak ada masalah. Lantai penuh dengan rambut lagi.
Diorang waktu tu tak terfikir tahu rambut apa. Yang diingat ini mesti pekerja-pekerja ni saja nak mendajal kita letak rambut. Dia ambil daripada kedai gunting rambut mana duduk sepah-sepah rambut kat sini. Jadi Anissa dan juga Zaitun terus ambil penyapu, ambil apa-apa yang patut, kemaskan, sapukan bilik tu balik. Buangkan semua rambut-rambut tu dekat dalam tong sampah. Waktu tu diorang tak terfikir lagi sebenarnya rambut tu bukan rambut manusia. Jadi lepas pada habis kemas tu, diorang pun teruslah salin-salin baju, mandi-mandi, membersih-bersihkan diri sebelum sambung aktiviti yang lain. Okey, ini tidur malam kedua tau. Jadi lepas dah siap-siap kemas tu, diorang pun dah buat aktiviti, diorang balik semula kat bilik tu. Sebelum balik dekat bilik tu, selepas aktiviti, sempat juga si Anissa sakat-sakat lah dekat Zaitun. Tun kata, kalau kau tiba-tiba nampak rambut lagi, kau nak buat apa? Zaitun cakap apa? Aku bakar tempat ni. Hampir terbakar, hangus panas hati aku. Asyik kena kemaskan rambut je. Lepas tu adik saya tanya, kau rasa rambut tu daripada siapa lah sebenarnya? Dia kata, jadi Zaitun cakap apa? Bukan rambut alam sebelah. Kau jangan nak mana-mana. Ini rambut tak mana-mana dia orang ambil. Pekerja-pekerja tu saja nak dengki kita. Jadi bila dia orang masuk bilik, alhamdulillah bilik tu bersih. Tak ada apa setitik rambut pun. Jadi malam tu dia orang pun lepas bersihkan diri, dia orang tukar-tukar baju tidur, dia orang pun teruslah tidur. Bila dia orang tidur, malam tu ada berlaku sesuatu yang kurang sedap. Itulah malam terakhir dia orang tidur dekat bilik tu. Bila tengah-tengah tidur lebih kurang pukul 1, tiba-tiba Anissa terbangun. Bila Anissa terbangun, Anissa kejut Zaitun. Zaitun pun terbangun. Bila Zaitun buka je mata, dia tertangkap sesuatu bau macam bau bangkai tau. Jadi dia pun buka lah lampu. Bila buka lampu, dia tengok sekeliling bilik. Dia orang pun berdua, bau apa ni? Dia kata bau teruk sangat bau ni. Macam bau bangkai yang dah lama, yang tak diuruskan. Takut tikus mati ke, kucing mati ke, harimau mati ke dekat kawasan resort ni. Kenapa baunya teruk sangat? Jadi dia orang berpakat keluar daripada bilik tu pukul 2:30 pagi, pergi dekat bilik warden, bilik pencarah dia orang yang ditugaskan untuk menjaga malam tu. Lepas tu dia ketuklah bilik tu. Dia beritahulah bilik kita orang ni bau bangkai, bau teruk sangat. Boleh tak cik tolong, puan tolong tengok-tengokkan. Jadi warden tu pun pergilah dekat bilik Anissa dengan Zaitun ni. Bila sampai ni, yang pergi bukan seorang warden tau, ada 3 orang warden pergi sekali. Bila sampai je dia tengok tak ada bau apa-apa pun. Rambut tak ada, bau tak ada. Dia cakap, dia tak ada bau apa-apa pun, okey je ni, awak kot yang berangan. Tapi diorang yakin bau tu bukan daripada bau alam manusia, dia mesti bau daripada alam sebelah. Jadi Zaitun dengan Anissa minta izin pada diorang punya warden, boleh tak malam ni diorang tidur dekat bilik warden tu. Diorang tak berani nak tidur bilik tu. Jadi bila dengar macam tu, warden cakap tak ada masalah, tapi katalah ada 2 je dalam bilik saya, kita bawa Toto lah, saya pinjam Toto nanti. Jadi Anissa dan juga Zaitun pergilah dekat bilik warden. Sementara itulah bilik warden duduk-duduk kat situ dulu sebab nak mengurangkan perasaan takut. Sebenarnya kata Zaitun waktu tu dia dah berdebar tau. Jadi selang setengah jam, lebih kurang pukul 3, Zaitun dengan Anissa pun berpakat dengan seorang lagi warden untuk pergi kat bilik dia orang, bungkus-bungkuskan barang, bungkus-bungkuskan baju, nak bawa ke bilik warden. Nak bawa ke bilik baru yang diorang ditempatkan. Bukan bilik warden. Tak jadi diorang tidur bilik warden malam tu, sebab malam tu juga diorang dapat bilik baru. Jadi diorang pun keluar daripada bilik warden, pergi bilik diorang, nak kemas-kemas barang lah, konon-kononnya nak bawa bilik baru. Tengah-tengah diorang kemas, waktu tu Zaitun yang kena. Zaitun dekat bilik air. Pada waktu tu dia tengah nak ambil, ikut ceritanya Zaitun kata dia tengah nak ambil berus gigi, ubat gigi, pencuci muka, semua nak letak dekat dalam beg. Tengah-tengah dia kemas tu, dia tertengok cermin. Rupanya dekat belakang dia, dekat sangat dengan dia, ada seorang kakak yang macam orang. Tak nampak pun macam makhluk alam sebelah. Dia kata nampak macam orang, tapi mukanya tak ada. Waktu tu Zaitun kata dia menjerit. Lepas menjerit, blackout. Bukanlah blackout tempat tu, maksudnya dia tak sedar. Sedar-sedar je bila muka dia ditampau oleh warden. Warden tu
tampar-tampar muka, awak sedar tak ni, awak okey tak ni, awak okey tak ni. Waktu tu baru dia tersedar, dia bangun, lepas tu dia pun ceritakanlah dekat warden, dia nampak ada perempuan kat belakang dia tadi. Lepas tu warden cakap, tak apa, saya teman, kita kemas-kemaskan apa yang patut sebab ni dah pukul 3 pagi, jom kita pindah dekat bilik baru. Dan diorang pun malam tu pindah ke bilik baru. Untuk malam yang kedua diorang tidur kat situ. Dan Alhamdulillah malam ketiga tak berlaku apa-apa gangguan. Tapi dia kata walaupun gangguan tu dalam bentuk sikit aja, dia kata tak adalah besar sangat gangguan tu, tapi dia memberi kesan sampai di sekarang. Sampai sekarang dia kalau pergi hotel, mengikut kata Zaitun, dia masih lagi takut nak tengok cermin dekat hotel yang ada dekat dalam bilik air tu, sebab dia teringat kenangan lama. Korang nak tahu tak, malam ni abang menghadapi dugaan yang sangat-sangat menduga, iaitu 2 kali rakaman abang tiba-tiba stop macam tu je, kena ulang balik. Abang tak tahulah apa dugaan. Memang kering tekak waktu tu. Okey, jom kita teruskan dengan cerita yang ketiga. Disampaikan oleh seorang budak perempuan, bukan nama sebenar. Abang letak namanya Dila, nama salah seorang daripada penonton. Berlaku pada tahun 2004. Mulanya dekat Dungun, Terengganu. Cerita dia macam ni. Dila pada waktu tu baru lepas habis STPM tahun 2004. Jadi bila dah tak tahu nak buat apa, mohon kerja sana sini tapi belum lagi dapat, tiba-tiba dia dapat jemputan untuk menghadiri kursus Belia 4B. Jadi dia tengok waktu lapang tak ada buat apa-apa, dia pun waktu lapang tak ada buat apa-apa, dia pun okeylah nak pergi kursus Belia 4B, kurang-kurang dapat kawan baru, dapat jumpa environment baru. Jadi dia pun pergilah dekat satu tempat yang ditetapkan, iaitu di kawasan Dungun. Dia kalau ikut ceritanya, Dila ni dia tinggal dekat Kuala Telemong ke Felda Telemong. Nanti kalau abang salah betulkan Kuala Telemong kalau tak silapnya. Telemong. Macam Temelong ke, lebih kurang salah satu. Okey, dia berasal daripada Kuala Telemong, tapi lepas tu dia pergi kursus dekat Dungun, Terengganu. Dia kata waktu dekat kursus tu tak ada berlaku apa-apa yang pelik. Tapi perkara pelik berlaku bila dia balik daripada kursus tu, dia kena ganggu. Okey, cerita dia macam ni. Dia pergi kursus tu, sampai dekat tempat kursus tu ada satu benda yang dia tak seronok. Walaupun semua aktiviti, dia punya tempat tinggal, makan semua okey, tapi yang dia tak seronok, kem Belia 4B tu semuanya lelaki, hanya 4 aja orang perempuan termasuk dengan Dila. Jadi disebabkan 4 orang perempuan, diorang ni jadi rapat. Jadi rapat seperti adik-beradik waktu dekat kem Belia 4B tu. Jadi dalam 4 orang, Dila dilantik menjadi ketua sebab Dila ni orangnya agak outspoken, maksudnya orang yang boleh ke depan untuk memberi arahan, untuk terima arahan. Jadi malam terakhir Dila berada dekat camp tu, ada satu aktiviti, iaitu diorang perlu berjalan waktu malam dengan memegang pada tali yang disediakan oleh pihak pengurusan. Tali tu diikat dari pokok ke pokok dan tugas diorang adalah mereka berempat perlulah berjalan dalam tengah hutan sambil pegang tali sampailah daripada satu ujung ke satu ujung, maksudnya daripada pintu masuk sampai ke pintu keluar. Di tengah-tengah tu dia kata macam-macam lah aktiviti, macam-macam lah yang diorang kena dengki. Ada yang dia orang punya facilitator pakai baju macam hantu, lepas tu menjerit-jerit, buat macam orang minyak, konon-konon nak menakutkan dia orang berempat ni lah, sebab berempat aja perempuan. Tapi kata Dila, dia tak adalah takut sangat. Cuma dia sewaktu dia berjalan merentasi hutan tu, kawan dia yang dekat belakang dia, yang betul-betul kat belakang dia, selalu keluarkan perkataan pelik, iaitu, "Dila, kau kat mana?" Dia kata. Padahal dekat depan. Dila pun jawab, "Aku dekat depan ni lah. Pegang je lah baju aku." Dia kata, "Pegang tali, pegang baju aku. Kita jalan sama-sama." Selang 2-3 minit dia tanya lagi, "Dila, kau kat mana?"
Lepas tu selang 2-3 minit, Dila kau kat mana? Sampaikan Dila rasa macam stres. Budak ni tanya 2-3 kali, cepuk kata-kata. Jadi bila sampai dekat hujung, dekat pintu keluar tu, Dila tanya, kenapa engkau 4-5 kali sepanjang perjalanan 20 minit ni, engkau asyik tanya aku kat mana, aku kat mana? Lepas tu diorang bertiga bagi tahu sebenarnya sepanjang perjalanan tu diorang tak nampak pun Dila. Walaupun tiga-tiga orang, diorang berjalan berempat kan, tapi tiga-tiga yang belakang Dila tu tak nampak Dila. Walaupun pada waktu tu diorang ada bawa lampu picit, ada nampak ada lampu bulan mengamang penuh. Memang cantik, senang cerita, memang nampak lah sebab semuanya pakai baju-baju cerah. Tapi diorang tak nampak Dila. Sampailah dekat ujung perjalanan baru nampak Dila. Bukan kawan belakang Dila je yang tak nampak. 2 orang belakang lagi, maksud 3 orang lah, tiga-tiga tu tak nampak Dila. Waktu tu Dila macam, ya ke kau tak nampak aku? Dila menganggap mungkin ia sebabkan keadaan hutan tu yang memang agak tebal, jadi menyebabkan diorang ni tak nampak, kawan-kawan dia tak nampak dia. Tapi sebenarnya bukan. Sebenarnya pada waktu tu kata Dila, dia telah dilindungi sesuatu. Okey. Jadi itu adalah aktiviti terakhir dekat camp motivasi tu. Lepas tu Dila pun balik. Semualah kawan-kawan dia pun balik. Bila sampai dekat rumah, malam pertama Dila tidur dekat rumah. Nak jadi cerita, Dila ni anak kedua daripada 2 beradik. Kakak dia dah kahwin, pindah luar rumah. Maksudnya pindah dekat rumah lain. Mak yang tinggal dekat rumah tu adalah mak, ayah dan Dila. Dan Dila duduklah di bilik sorang-sorang. Dia kata bilik tu agak besar lah kan. Kampung tu terletak dekat Kuala Telemong lah tu. Yang abang cerita tadi kan. Abang ni kalau masalah tempatnya susah sikit nak ingat. Kuala Telemong tu ni. Jadi dia kata malam tu bila dia nak tidur, dia gelisah. Dia tak tahu kenapa lepas balik daripada camp motivasi, sejak daripada naik bas sampai malam tu dia nak tidur, dia rasa macam ada benda yang perhatikan dia. Dia rasa gelisah, dia kata. Pusing kanan tak boleh, pusing kiri tak boleh. Tiba-tiba waktu dia nak lelap, dah memang dah nak lelap sangat, tiba-tiba dia dengar bunyi babi. Boleh kan abang sebut? Bunyi macam kok macam tu. Bunyi, korang tahu kan bunyi babi macam ni? Dia kata bunyi tu sangat kuat dan jelas. Jelasnya macam datang daripada celah-celah almari di dalam bilik tu. Bila dia dengar bunyi krok macam tu, dia besarkan mata. Dila besarkan mata, pandang keadaan sekeliling. Pada waktu tu bilik dia memang gelap habis, dia kata. Jadi dia besarkan mata, dia tengok ada bunyi babi, ada babi masuk dalam bilik aku ke apa. Lepas dia tendung tak ada apa-apa, tiba-tiba dia terkejut. Bunyi cicak memang pelik. Waktu tu dia kata bunyi cicak tu kuat dan pelik. Kecak-kecuk agaknya. Korang tahu kan bunyi cicak macam mana? Dah lah tadi bunyi babi, yang kedua bunyi cicak, makin teruk, makin berdebar lah dia rasa. Dia pandang sekeliling bilik dia. Perhatikan. Dia tengok, takut-takut kalau ada orang masuk ataupun ada perompak ke apa. Tapi dalam banyak-banyak kawasan dalam bilik dia mata dia tak beralih daripada belakang almari, tepi almari dia. Sebab itulah kawasan paling gelap dalam bilik dia. Dia tenung dekat kawasan gelap tu. Waktu tu dia tak baca apa-apa. Dia kata dia tak teringat nak baca apa-apa. Tapi itulah dia kata benda yang mengikut dia daripada hutan tadi. Tengah-tengah dia tenung, tiba-tiba keluar satu makhluk yang tingginya lebih kurang 2 meter daripada gelap tu. Dengan keadaan badannya berbulu, matanya merah, mulutnya tenganga dengan giginya yang tajam. Waktu tu sekali imbas saja, tak sempat benda tu nak cakup dia, Dila menjoget. Dia ingat satu perkataan aja, Allahu Akbar, iaitu Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Dia menjoget kuat-kuat pada waktu tu sambil dia bangun bingkas daripada katil. Dia terus berlari keluar daripada bilik, pergi dekat bilik mak dia, gendang bilik mak dia. Dan mak dia buka pintu, tengok Dila dah melalak-lalak. Tu mak dia tanya, kenapa nak menangis ni? Lepas tu dia beritahu dekat mak dia, dekat dalam bilik ni ada benda pelik, ada macam makhluk berbulu mata warna merah. Jadi mak bapak Dila pun pergilah bilik Dila. Mengikut ceritanya, mak bapak Dila tak nampak apa-apa, tapi diorang dapat rasa dalam bilik tu macam ada benda yang tak kena.
Jadi diorang pun cakap dengan Dila, malam ni tidur dengan mak dengan ayah. Jadi diorang pun tidur, Dila pun tidurlah dengan mak dengan ayah dia. Besok pagi mak bapak Dila bawa Dila pergi ke Darusshifa, dan selepas melalui beberapa perubatan, rupanya mengikut Ustaz Darusshifa cakap Dila ada benda yang mengekori. Tapi cerita Dila tak tamat dekat sini. Walaupun benda tu dah pergi, tapi sejak daripada tu Dila senang nampak. Terutama dia kata pada waktu sekarang ni dia dah pun berkahwin dan dia duduk dekat satu perumahan dekat Kuala Telemong tu. Dia kata belakang rumah dia ada perkampungan gula-gula, yang mana belakang rumah dia tu ada semak tau. Dia kata bukannya hutan semak, tapi dia boleh nampak kat situ ada macam perkampungan gula-gula yang terbang, yang meloncat, yang berguling. Banyak gula-gula kat situ. Disebabkan tu sampai dia start daripada dia pindah rumah tu sampai sekarang, dia tak berani nak basuh pinggan waktu malam. Dia tak berani nak buka pintu belakang. Walaupun benda tu di luar kawasan dia tak berani. Sebab dia nampak setiap kali dia pergi je pintu belakang, dia buka pintu belakang, memang dia nampak, terutama pada waktu malam, berjenis-jenis gula-gula sampai sekarang. Dan itulah mungkin kesan daripada yang hijabnya terbuka sejak daripada dia nampak makhluk berbulu mata merah yang balik daripada kem motivasi dekat Dungon tu. Terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Abang ingat kali ni pendek lah videonya, panjang juga 30 lebih minit, 37-38 minit. Minta maaf sangat-sangat. Okey, terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Jangan lupa pukul 3 nanti abang akan buka slot untuk penjualan sambal lara yang kawan abang cipta tapi abang jualkan. Okey. Jadi ada 300 paket je, tak banyak sangat. Sebab tak boleh nak buat banyak sebab susah buat sambal tu kan. Okey, hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.